وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. صلى الله على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير. يا فتاح يا فتاح يا عليم يا عليم وبك نستعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur pada Allah. Hari ini adalah hari Khamis bersamaan bulan tadi jap. Hari Khamis bersamaan 10 Jun, tak ingat tarikh 10 Jun 29 Syawal 1442 Hijrah ya, kelas pukul 9.30 pagi, iaitu sambungan tafsir harfiah surah Al-Mulk ayat 10 dan juga ayat 11 insya-Allah. Dan 11 insya-Allah surah Al-Mulk. A'udzu billahi minasy rajim. Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Berkata, siapa mereka ni? Ahli neraka. Qalu, dan mereka berkata, mereka itu adalah ahli neraka. Lau kunna, lau, kalaulah, kunna, ibu ya. Kunna nasma'u. Okey. Nasma'u tu fi'il madhi ke fi'il mudhari' ibu ya? Nasma'u tu, waalaikumsalam Ibu Siti Jumara. Nasma'u tu fi'il madhi ke fi'il mudhari'? Apa kita dah tahu kan, tapi kita jawab je. Fi'il mudhari' betul Ibu. Okey, saya dah terangkan sebelum ni, kalau fi'il mudhari' sebelumnya ada fi'il naqis. Ni fi'il mudhari' nasma'u, sebelumnya ada fi'il naqis kunna. Maka fi'il naqis digabungkan dengan fi'il mudhari' memberi makna fi'il madhi apa Ibu ya? Ingat tak? Fi'il madhi apa tu? Bukan. Is apa? Ingat tak Ibu ya? Fikir balik, ulang balik. Ingat tak? Saya tambah lagi. Istim apa? Fi'il madhi istim. Kita pernah belajar once upon a time. Tapi saya ada dua kali. Ingat tak? Betul Ibu Maimunah. Istimrari Ibu ayah. Ingat ya, istimrari maksudnya berlaku pada masa dulu dan dia berlaku kerap. Istimrar, dia berterusan. Maksudnya nasma'u dengar. Kunna
kunna adalah kami dulu. Kalau nahnu kami. Kalau kunna adalah dulu kami, dulu masa kami hidup kat dunia dulu. Lau kunna nasma'u, kalaulah kami, waalaikumsalam Ibu Marusa tak apa. Kalaulah kami dulu masa dekat dunia sentiasa mendengar. Maksudnya dekat dunia dulu para rasul, para nabi, para pendakwah dah ajak kami, dah ceritakan pada kami kehidupan akhirat. Kalaulah dulu masa mereka cakap tu, mereka dakwah tu, kami dengar betul-betul. Kalaulah dulu kami suka dengar, kalaulah dulu kami selalu dengar, dia akan, itu pengakuan. Maksudnya dengar macam mana? Ibu ayah, dia orang dengar ke tidak sebenarnya? Masa mereka dekat dunia, mereka dengar ke tidak ibu ayah? Masa hidup dulu kat dunia, dengar ke tidak sebenarnya? Dengar kan? Tapi dengar macam mana? Ibu Zaitun, dia dengar ibu. Sampai dakwah pada mereka tu sampai. Bukan tak dengar, mereka dengar. Tapi bukan dengar dengan dengar yang betul-betul. Ayat 10 Ibu Faridah betul. Bukan dengar betul-betul, bukan dengar nak tahu. Macamlah ibu ayah kita belajar ni kan. Sekarang ni ibu ayah semua dengar dengan keadaan nak tahu. Mungkin ada juga, bukan kat sini tempat lain lah kan. Mungkin ada yang dengar tu dengar pasal nak cari salah. Ada dengar tu dengar nak tengok, dia nak nilai ustaz ni dengan ustaz ni macam mana beza dia. Siapa lagi pandai dan sebagainya. Tak. Ada yang dengar dengan tujuan, memang dengar tu bukan nak belajar pun, dengar tu cari poin salah kan. Yang salah tu dia kan highlight kan. Jadi ibu ayah, dengar dia macam-macam dengar. Tapi mereka masukkan, kalaulah dekat dunia dulu kami dengar betul-betul. Kami dengar tu dengar untuk dapat hidayah. Ibu ayah, para sahabat ketika mereka tanya pada Nabi satu soalan, para sahabat dengar, dengan Nabi jawab, ibu ayah rasa mereka dengar macam mana? Para sahabat tanya soalan pada Nabi SAW dan Nabi menjawab, agak-agak para sahabat dengar macam mana ibu ayah? Dengar main-main ke ataupun dengar pasang telinga betul-betul? Para sahabat dengar nak tahu. Dengar sungguh-sungguh betul ibu. Dengar nak tahu, dengar sungguh-sungguh. Dengar juga. Mereka pun dengar juga, tapi mereka dengar bukan dengar nak tahu. Bukan dengar sungguh-sungguh. Dengar itu memperolok-olokkan. Jadi maksud mereka, lau kunna nasma'u, kalaulah dulu kami dengar sungguh-sungguh, betul ibu. Dengar dan terus laksana. Kalaulah dulu kami dengar betul-betul nak tahu, dengar nak dapat hidayat, kami takkan jadi ahli neraka ni. Mereka mengaku betul-betul. Kan? Lau kunna nasma'u, ingat ibu ayah ya, kunna ni fi'il madhi naqis, betul masuk pada fi'il mudhari'. Biasanya fi'il madhi naqis selepasnya fi'il mudhari' ada memberi makna fi'il madhi istimrari. Fi'il madhi yang berterusan. Maknanya, maksudnya kalaulah dulu kami dengar betul-betul, kami selalu dengar, kami istiqamah dengan dakwah ni, au naqilu, ataupun dah dengar dan kami dah dengar dah, tapi kami tak pasang akal, kami tak buka hati. Kalaulah kami dengar betul-betul, ataupun kalaulah dulu kami berakal, kami cuba nak faham betul-betul, nampak tak? Naqilu daripada aqala yaqilu, berakal. Akal maksudnya fikirlah. Ma kunna. Jadi boyah lau tu kita panggil huruf syarat lah, syarat. Kalau ... maka ... itulah. Jadi lau kunna nasma'u au naqilu, kalaulah dulu kami dengar masa kat dunia dulu, kalaulah dulu kami cuba untuk fahamkan apa yang disampaikan, kami cuba nak faham agama yang disampaikan, maka apa jawabnya? Ma kunna. Biasanya kalau jawab ada nescaya. Betul tak ibu ayah? Ada tak nescaya? Biasanya lah ada nescaya. Nescaya tidaklah kami. Ada kan? Nescaya tu memberi makna jawab kepada syarat tadi. Kalau ... nescaya ... tu nescaya tu biasanya dalam terjemahan ada memberi makna jawab kepada satu-satu syarat. Jadi di sini ada syaratnya, lau tu syarat. Kalaulah dulu, kalaulah dulu kat dunia kami dengar betul-betul, kami faham betul-betul, nescaya ma kunna, nescaya tidaklah kami fi ashabis sa'ir, tidaklah kami berada dalam ashabis sa'ir. Kunna di sini, kunna tidaklah kami ya. Fi
berada di dalam ashabis sa'ir. Ashab di golongan as-sa'ir, orang-orang yang masuk neraka. As-sa'ir ni nama neraka. Ataupun as-sa'ir terjemahnya neraka yang panas, neraka yang menjulang-julang apinya. Boleh boyah ya, kita ulang balik. Wa qalu, dan mereka berkata, kalaulah kunna kami nasma'u, kunna fi'il madhi naqis campur fi'il mudhari', memberi makna fi'il madhi istimrari. Kalaulah dulu kami dengar betul-betul, au naqilu, ataupun kami berakal, kami fikir betul-betul, ma kunna, nescaya tidaklah kami fi ashabis sa'ir, berada dalam golongan ashabis sa'ir, golongan penghuni neraka. Apa tafsiran dia? Okey. Saya rasa ramai dah masuk ni. Ibu ayah lepas ni, kalau saya nak buka ni, saya nak buka PDF ni. Tapi baru saya perasan, kalau saya buka PDF, orang yang nak masuk tak boleh. Jadi sekarang saya lambatkan sikit. Jadi kalau ibu nak join kelas, better 9.30 tu ataupun waktu tu ibu join terus. Kalau katakan ada hal lain, nak join lambat, awal waktu tu join dulu, lepas tu keluar sekejap, mungkin lepas 10 minit masuk balik. Kalau tak masuk ketika mana saya tengah pasang PDF, nanti tak boleh, nanti tersekat. Ibu nak tak saya pasang PDF tafsir dia kejap? Nak tak? Tengok tafsir dia dalam PDF. Saya pasang kejap. Nak tak? Kalau nak tengok saya buka kejap ya. Boleh? Boleh ya? Okey, insya-Allah. Okey. Siapa baru masuk? Nasib baik masuk. Okey, ibu semua nampak ya? Okey. Wa qalu, dan mereka berkata, lau kunna, kalaulah kami, nasma'u, kalaulah kami dulu kami dengar, au naqilu, ataupun kami berfikir, ma kunna, tidaklah kami fi ashabis sa'ir, berada dalam golongan orang-orang yang masuk neraka. Ai yakni qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi 'ulumihi fid darain amin. Ai innana nalumu anfusana. Maksudnya apa? Ahli neraka ni sesungguhnya kami nalumu, kami mencela anfusana, diri kami sendiri. Maksudnya ketika mana mereka cakap di buaya, mereka mencela diri sendiri. Mereka betul-betul memburukkan diri sendiri, menghina diri sendiri depan para malaikat. Dengan tujuan dapatlah kesian sikit. Ibu ayah saya tanya sikit, ketika mana saya terangkan ini, ibu ayah nampak tak muka saya? Walaupun kecil, nampak tak? Boleh komen pakai suara, saya tak nampak tulisan apa-apa ni. Saya nampak PDF je. Nampak Ustaz, nampak. Nampak Ustaz. Nampak ya? Okey. Okey. Nampak, terima kasih. Alhamdulillah. Saya nampak tulisan je ni. Jadi ibu nampak dah saya reaksi muka ya? Alhamdulillah. Jadi, nalumu, kami mencela anfusana, diri kami. Wanandamu ala ma fa'alna, dan kami menyesal ala ma fa'alna, di atas segala apa yang telah kami lakukan. Di mana mereka menyesal? Dalam neraka. Dalam masuk neraka, baru cela diri sendiri, baru menyesal. Sekejap ibu ya. Sekejap. Assalamualaikum. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, saya tengah mengajar. Saya tengah mengajar. Itu mesejnya. Okey. Assalamualaikum. Apa mesejnya? Ibu ya, apa tadi? Okey. Wanandamu ala ma fa'alna, dan kami menyesal atas apa yang telah kami lakukan. Bila diorang ni, ibu ya, diorang katakan ini ketika mana dah nak masuk neraka. Falau kunna nasma'u, kalaulah kunna nasma'u, kalaulah kami dengar, maksudnya kalaulah dulu kami dengar, ma anzalallahu minal haqqi, apa yang Allah Ta'ala turunkan daripada kebenaran, maksudnya Allah Ta'ala turunkan kebenaran, adanya syurga neraka, adanya Allah datangkan Nabi, Allah datangkan kitab untuk menceritakan apa yang akan berlaku. Kalaulah kami dengar sima'a man ya'i,
sima'a man ya'i. Ya'i ni fi'il mudhari' daripada wa'a ya'i. Sima'a man ya'i. Man ya'i. Kalaulah kami dengar dulu dengan cara dengar orang yang bagi dengar betul-betul. Ya'i ni maksudnya dengar tu nak faham betul-betul. Bukan dengar main-main. Ataupun wasima'a hidayatin, ataupun dengar yang nak dapatkan hidayah. Au naqilu aqla man yumayyizu, ataupun kami berakal, kami fikir macam mana fikiran orang yang nak membezakan. Maksudnya Nabi sampaikan, kalaulah kami ambil betul-betul kami bezakan, betul tak Nabi ni cakap? Betul tak Tuhan Allah Ta'ala itu Tuhan yang berkuasa dan berhala ni tak ada kuasa? Kami cuba bezakan, tapi kami tak nak bezakan, kami terima je berhala tu bulat-bulat. Kami tak ada rasa, akal kami ni tak nak membezakan siapa Tuhan sebenar. Jadi dia menyesal. Wa yanzuru, ataupun orang yang memerhatikan betul-betul apa yang disampaikan. Wa yantafi'u, dan orang yang cuba nak ambil manfaat daripada apa yang disampaikan. Wa aqla hidayatin, ataupun kami berfikir dengan fikiran orang yang nakkan hidayah. Ma kunna min ahlin nar, tidaklah kami termasuk daripada ahli neraka. Maknanya apa? Kalaulah kami dengar betul-betul, dengar macam orang yang betul-betul nak dapat hidayah, atau kami berakal betul-betul, kami nak bezakan mana hak, mana batil, kami cuba bezakan, nescaya kami takkan masuk neraka. Tapi dalam menyesal. Menyesal. Wa ma kunna alaihi minal kufri billahi wad dalal. Maknanya kalaulah kami dengar betul-betul, kalaulah kami berfikir betul-betul, kami tak termasuk golongan orang yang kufur dengan Allah dan orang-orang yang sesat. Walakin lam yakun lana fahmun na'ibihi ma ja'at bihi rusul. Tetapi tiada kepada kami satu kefahaman yang kami faham sungguh-sungguh dengan apa yang dibawa oleh para rasul. Maksudnya kalau kami cuba untuk faham, insya-Allah kami boleh faham. Tapi kami ni dulu, bodohnya kami ni dulu, wahai malaikat, bodohnya kami mengaku kami ni salah. Kenapalah kami tak nak dengar betul-betul? Kenapa kami tak nak fikir betul-betul? Kalau kami fikir betul-betul masa tu, nescaya kami takkan kufur pada Allah. Nescaya kami takkan sesat. Macam tu. Wala kana lana aqlun yurshiduna ila ittiba'ihim. Dia kata masa tu kami tidak ada akal yang boleh membimbing kami. Padahal kalau mereka fikir betul-betul, akal tu akan membimbing mereka, tapi mereka sombong. Mereka sombong, ada akal pun akal tu tak bantu mereka. Wal iman bima anzalallahu ta'ala. Wal imani bima anzalallahu ta'ala. Okey, dan beriman dengan Allah Ta'ala. Wal istima'i ila Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan mendengar, istima' ni boleh maksudnya dengar betul-betul. Istima' ni dengar betul-betul. Dan dengar betul-betul kepada Nabi SAW. Okey, boleh ya, insyaAllah. Faham ya? Maknanya, mereka kata, mereka mengaku, tapi kami ni ada akal tapi tak nak guna. Tak nak guna akal. Kalau kami guna akal kami, nescaya kami akan ikut Rasul-Rasul ni. Nescaya kami akan beriman dengan Allah Ta'ala. Kami akan dengar cakap Nabi. Tapi ada akal kami tak nak pakai. Masa tu ibu ya, mereka tak ada nak bela diri dah. Mereka mengaku salah. Mengaku salah dan mengaku kebodohan mereka. Wa quddima as-sam'u 'ala al-aqli wat-tafahum. Dan quddima, dan didahulukan as-sam'u, pendengaran, 'ala al-aqli wat-tafahumi, dari ke atas akal dan faham. Okey boy, maksudnya macam mana? Nampak tak ayat ni? Allah sebut nasma'u dulu. Allah rakamkan kata mereka, Allah sebut nasma'u dulu, barulah au naqilu. Nasma'u dulu, baru naqilu. Kenapa nasma'u dulu, baru sebut naqilu? Mesti ada sebab. Kenapa Allah sebut nasma'u, baru naqilu? Kenapa? Didepankan pendengaran ke atas akal dan faham, li'anna al-mad'uwa ila syai'in yasma'u kalam ad-da'iyati awalan summa yatafakkaru fihi. Kerana seorang yang diajak kepada sesuatu, ibu ayah, dia akan dengar dulu kata orang yang mengajak tu, baru dia fikir. Betul tak ibu ayah? Akan dengar dulu apa
apa yang orang tu ajak, baru dia fikir mengenai apa ajakan orang tu. Ibu ayah ya. Okey. Jelas tak ibu ayah? Kan? Allah Ta'ala suruh dengar dulu, baru kemudian kenapa Allah Ta'ala sebut dengar dulu? Kerana orang yang bila diajak sesuatu, yang mendengar tu, orang yang diajak akan dengar dulu. Lepas dia dengar, baru dia fikir apa benda yang diajak. Betul ibu ayah kan? Dia takkan terus ikut aja tanpa dia dengar dulu, mesti dia dengar dulu. Kan? Tiba je ada orang datang. Itu. Muka itu. Adakah kita main ikut je ibu ayah? Ada tak orang datang rumah ayah ke ibu ayah ke? Itu kita pun ikut je. Mana ada? Kan? Kita dengar dulu. Kita akan dengar dulu. Jom, ada jualan. Contoh ada sale contoh kan. Macam tu ibu ayah. Oh, sale kat mana? Dekat Maidin contohlah kan. Berapa? Selai jubah Haramain harga asal 80 dijual RM40. Siapa tak nak beli kan? Beli jual balik kan. Jadi boleh pasal apa? Pasal kita dengar dulu baru kita akan ikut. Jadi Allah Ta'ala dahulukan nasma'u, barulah Allah sebut au na'qilu, ada sebab. Jadi ibu ayah nak tanya ibu ayah, setiap susunan dalam Al-Quran, kalimah-kalimah tu saja-saja ke Allah Ta'ala susun begitu ataupun ada sebab? Adakah saja-saja Allah Ta'ala sebut begitu ataupun ada sebab ibu ayah? Semuanya ada sebab, bukan sengaja. Tapi untuk kita tahu benda tu, ibu ayah, cukup tak ibu ayah belajar terjemah saja? Belajar terjemah saja tapi tak belajar tafsir. Belajar terjemah saja tak cukup, kita tak faham pun sebenarnya. Sekadar terjemah tak faham, kita kena belajar tafsir. Tafsir pula kita kena kaitkan dengan bahasa Arab. Kenapa dalam bahasa Arab, kenapa begini, kenapa sebenarnya begini. Boleh ibu ayah ya. Ini bukan ilmu nahwu sharaf saja, ini ilmu balaghah, ilmu ma'ani, macam-macam ilmu bahasa Arab yang ada. Jadi ibu ayah yang dirahmati Allah Ta'ala, nampak tak? Tafsir pun kena berguru, betul sangat Ibu Puteri Mimi. Tafsir pun kena berguru, tak boleh tafsir. Tak boleh tafsir, baca buku tafsir, beli buku tafsir. Konon-konon kita ni apa sekian-sekian, pandai ke apa, ada kelulusan akademik. Baca buku tafsir pula baca buku terjemah bahasa Melayu dah kita faham dari situ. Tak boleh. Kena belajar, mungkin kita ada masa belajar dulu, kita belajar kitab tafsir tertentu sampai habis. Tapi kita kena pegang bahasa Arab, kemudian kita tafsir kena dah belajar habis, baru kita boleh baca tafsir yang lain. Boleh buat insya-Allah ya, betul. Ustazah Nurul Iman, bahasa Arab itu indah betul, masya-Allah, tabarakallah. Okey, buat ya. Kemudian fa'tarafu bi dzambihim. Ini jelas ya, saya baca je. Fa'tarafu, maka mereka mengiktiraf. Nampak tak ibu ayah? Fa'tarafu ni daripada fi'il madhi i'tarafa. I'tarafa, ibu ayah yang syaraf peringkat kedua tu saya dah masuk bab ifti'al kan? Saya dah masuk bab ifti'al. I'tarafa ni salah satu daripadanya. Jadi kalau ibu ayah nak salinlah kat situ. Syaraf peringkat kedua kan? Saya bagi bab ifti'al, saya bagi ada 4 fi'il kan? Ibu ayah boleh tambah sendiri lah. Tambah i'tarafa ni. I'tarafa daripada ain rafa. Ain rafa. Ibu ya, kalau apa dia ain rafa, arafa, apa dia arafa? Biasanya terjemah arafa, tahu. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Pada siapa yang kenal diri dia, maka dia kenal siapa Tuhan dia. Okey. Jelas ibu ya, insya-Allah ya. Ibu ya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa tadi? Jadi daripada Arafah maksudnya tahu. Arafah maknanya tahu. Ibu tadi betul tak saya kata tadi? Yang Ustazah Nuri Imam betul tak saya kata? Siapa kenal diri dia kenal Tuhan, betul kan? Ke terbalik? Tiba-tiba was-was pula. Betul tak? Ibu-ibu yang semua. Betul kan? Tiba-tiba was-was pula. Betul lah saya kata. Ya. Takut saya salah sebut.
Jadi ibu ayah yang dirahmati Allah Ta'ala, jadi Arafah maksudnya kenal. Kalau pengetahuan kita panggil ma'rifah. Ma'rifah tu tahu. Ma'rifatullah, dikenal Allah. Dia tahu siapa Allah Ta'ala. Jadi, kalau orang tu tahu kesalahan dia, dia tahu dan dia akur. Ibu ayah biasa kalau orang akur kesalahan dia, dia tahu tak dia buat salah. Kalau dia akur kesalahan dia, maknanya dia tahu tak dia buat salah ibu ayah. Dia akur dengan kesalahan dia. Dia mengakui salah dia. Maksudnya dia tahu yang dia buat salah ibu ayah ya. Jadi, kita panggil dalam bahasa kita, ini adalah satu pengakuan. Apa dia pengakuan dalam kata lain? Ini adalah surat yang diakui. Surat yang diakui apa dia? Di apa bahasa lainnya? Diakui kesahihannya. Sijil ini diakui oleh kerajaan Malaysia. Apa dia diakui itu? Dalam bahasa lain, iktiraf. Nah, kita nak kaitkan dengan sini Ibu Salamah. Di iktiraf. Kita nak kaitkan dengan kalimah i'tarafah ni. Ibu kita nak kaitkan dengan kalimah fa'tarafu. Fa'tarafu tu fi'il madhi. I'tarafa kotak pertama i'tarafa. Kotak kedua ya'tarifu fi'il mudhari', masdarnya i'tirafan. Masdarnya i'tirafan. Jadi i'tiraf tu bahasa Arab. Dan kita ambil daripada bahasa Arab i'tiraf. Kita boleh kurang mengakui, pengakuan. Jadi fa'tarafu maka mereka mengakui. Betul tak ibu ayah? Apa terjemah ibu ayah? Fa'tarafu mereka mengakui kan, betul kan? Mengakui. Mengakulah maksudnya. Mereka, itu tak terjemahnya, mengakui kan? Mengakui. Senang. Mengaku salah. Bizambihim. Dengan dosa-dosa mereka. Dengan dosa mereka. Mereka pun mengaku salah dengan dosa mereka. Tapi ibu ayah, pengakuan ketika itu, adakah ianya dikira pengakuan taubat ataupun pengakuan ketika itu sudah tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Jadi sekaranglah saya dan ibu ayah kena mengaku betul-betul. Kita kena mengaku, kita kena mengaku salah. Jangan kita rasa tak bersalah pula. Kita ni dah lah betul. Jangan pula kita rasa tak bersalah dengan Allah Ta'ala. InsyaAllah ya. Jadi fa'tarafu maka mereka mengiktiraf bizambihim, mengakui salah mereka. Fasuhqan. Ibu ayah, fasuhqan peruasannya sin haqaf. Sin haqaf ini ibu ayah ada banyak maksud. Kita buka kamus sekejap ya, boleh? Kita buka kamus sekejap, tengok. Dia ada banyak maksud ni, sin haqaf ni. Okey, ibu ayah nampak ya? Sin haqaf sahaqa yashaqu sahqan. Okey. Jadi ibu ayah yang dirahmati Allah Taala, apa dia maksudnya? Antara maksudnya sahaqa syai'a tahanahu dan macam-macam lah. Cuma kita tengok pada yang sesuai. Ni sahaqahullah kat sini. Sahaqahullah. Sahaqa dia ada banyak maksud, tapi kalau daripada Allah Taala sahaqahullah maksudnya aba'adahu an rahmatihi. Sahaqahullah bila kait dengan Allah, maksudnya Allah Ta'ala menjauhkan daripada rahmat. Allah Ta'ala menjauhkan daripada rahmat. Jadi ibu ayah, apa terjemah fasuhqan? Jauh daripada rahmat, apa terjemahan dia ibu ayah? Suhqan tu? Dalam Quran terjemah ibu ayah apa dia? Fasuhqan, apa terjemah dia? Nampak? Betul Pak Cik Wahab. Jauh dari rahmat Allah. Fasuhqan, maka jauh dari rahmat Allah. Ada tafsir kata fasuhqan ini maksudnya para malaikat. Kata suhqan maksudnya jauhlah kamu daripada rahmat Allah. Jauhlah kamu daripada rahmat Allah. Itu. Fasuhqan. Ibu ayah dah lah dicampak ke dalam neraka. Dalam keadaan terhina. Dah mengaku salah pun malaikat sikit pun tak kesian. Mengaku salah tu malaikat sikit pun tak kesian, bahkan malaikat hina lagi. Suhqan. Dah jauh-jauh kamu daripada rahmat Allah. Terhinalah kamu, jauhlah kamu, binasalah kamu. Macam tu. Boleh boyah insya-Allah ya. Okey.
Pasukan kebinasaan li ashabi sa'ir kepada ashabi sa'ir, golongan penghuni neraka. Apakah tafsiran dia? Ai fa'aqarru, mereka berikrar. Mereka berikrar tu maksudnya buat pengakuan, mu'tarifina bima sadara anhum min zanbin istahaqqu bihi azaban nar. Mereka mengakui segala dosa yang keluar daripada mereka yang menyebabkan mereka layak dapat azab neraka. Wal'iyadzubillah, ibu ayah. Kita jangan tengok diorang saja lah, mereka ni orang tak beriman pada Allah. Saya dan ibu ayah yang beriman pada Allah pun hari-hari buat dosa. Banyak dosa kita buat. Banyak dosa ibu ayah yang kita buat ni, banyak sangat dosa kita buat ni ibu ayah. Allahu Akbar. Dosa kita ni tak terhitung. Kan? Pasal tu kita, kalau kita boleh hayati kan, syair Imam Syafi'i ni kan, Ilahi lastu lil firdausi ala wala aqwa ala naril jahim fahabli taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafirul zambil azim. Tuhanku, aku tak layak masuk syurgamu, namun tak pula aku sanggup masuk nerakamu. Terima taubatku dan ampunkan dosa-dosaku. Sesungguhnya Engkaulah pengampun dosa-dosa besar. Ibu ayah cuba ya. Kalau contoh ni, kalau kita sorang-sorang waktu malam kan, tak apa. Kalau kita bangun tahajud contoh, bangun tahajud kita doa minta pada Allah. Kita minta pada Allah, ya Allah. Baca syair macam tu, zikir macam tu pun tak apa. Pentingnya ibu ayah kita manja-manja dengan Allah. Boleh insya-Allah ibu ayah ya. Kita manja-manja dengan Allah. Allahu Akbar. Itu syair tu bukan kata tak nak masuk syurga. Ada orang kata syair tu, ada yang kata ada yang memperbodoh-bodohkan dengan syair tu kan. Apalah bodohnya tak nak masuk syurga. Tak. Itu bukan tak nak masuk syurga. Itu nak kata diri itu tak layak nak masuk syurga, tapi rasa rendah diri, ya Allah, macam tu. Boleh bayar insya-Allah ya. Okey. Jadi faqarru mu'tarifina min Rasulillah sallallahu bima sadara anhum, mereka mengakui apa yang mereka buat yang melayakkan mereka masuk neraka Allah. Hujan, masya-Allah, tabarakallah. Hujan. Allahumma shayban nafi'a. Wa huwa al-kufru wa takdzibul anbiya. Apakah sebab mereka itu? Kerana mereka kufur dan mendustakan para nabi. Fa bu'dan lahum minallahi wa min rahmatihi, maka jauhlah mereka daripada rahmat Allah. Wa hadza bayanun bil jarimati summa al-iqab. Ini menerangkan dosa mereka dan kemudian apa yang mereka dapat balasan daripada dosa tersebut. Jadi ibu ayah, lepas kita baca dua ayat ni, ayat 10 dan ayat 11, sepatutnya lah saya dan ibu ayah kita akan jadi makin takut pada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan lah saya dan ibu ayah kita ni banyak dosa ibu ayah. Mudah-mudahan kita makin takut pada Allah Ta'ala, insya-Allah. Ada tak ibu ayah bila kita baca tafsir ni ayat 10-11 untuk hari ni terasa macam takut nak buat dosa, kita rasa macam tak nak lah lepas ni, aku tak nak lah, aku tak nak buat dosa, aku nak taubat pada Allah masa ada kesempatan. Pasal kita tak nak jadi orang yang mengaku pada dan nak masuk neraka baru nak mengaku salah.
Kita nak mengaku salah Ibu Ayah sekarang. Kita mengaku salah kita depan Allah Ta'ala. Boleh Ibu Ayah semua insyaAllah? Ha. Ibu Ayah yang dirahmati Allah Ta'ala, dalam satu hadis lagi Nabi beritahu, la yadkhulu ahadun an-nara illa wa huwa ya'lamu anna an-nara aula bihi min al-jannah. Ibu Ayah, siapa-siapa yang masuk neraka, siapa-siapa saja yang masuk neraka, dia pasti akan mengaku yang memang dia layak masuk neraka. Tak ada orang masuk neraka dan dia rasa kenapa aku masuk neraka? Takkan ada. Sesiapa yang masuk neraka, wala'iyadzubillah, mereka akan mengakui memang mereka layak masuk neraka. Mereka layak masuk neraka. Jadi Ibu Ayah, Allah Ta'ala Maha Adil. Kita minta pada Allah Ta'ala ampunkan dosa kita. Kita minta pada Allah Ta'ala ampunkan semua dosa kita sementara kita masih hidup ni. Sebelum kita mati, Allah Ta'ala hapuskan semua dosa kita. Kita doa pada Allah Ibu Ayah insyaAllah ya. Sama-sama doa sungguh-sungguh Ibu Ayah. Minta pada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala ampunkan semua dosa kita. Orang bijak ni Ibu Ayah, kita dekat dunia lagi, kita minta ampun sungguh-sungguh pada Allah. Sebelum kita mati. Minta ampun sungguh-sungguh pada Allah. Kita banyak dosa. Banyak sangat dosa. Ustaz ke, tak ustaz ke, maulana ke, tak maulana ke, mufti ke, tak mufti ke, kita semua banyak dosa. Kullu bani Adam khatta'un wa khairu khatta'in at-tawwabun. Semua anak Adam ini khatta'un. Allah Nabi kata khata'. Khata' ni cerah mubalaghah. Sangat-sangat banyak dosa. Wa khairul khatta'in, sebab baik orang yang berdosa itu adalah at-tawwabun. Tawwab, orang yang cerah mubalaghah juga. Berlebihan, orang yang selalu taubat. InsyaAllah Ibu Ayah ya. Kita jatuh, bangkit balik. Jatuh, bangkit balik. Buat dosa, kita tak tahu itu dosa. Kita minta ampun pada Allah Ta'ala. InsyaAllah jangan kita lari dari, dan kita, kita panggil, putus asa daripada rahmat Allah. Dosa kita ni banyak sangat kan? Setinggi gunung. Dosa kita ni seluas lautan. Kalau kita kembali pada Allah Ta'ala, tak ada seorang boleh halang kita. Ibu Ayah. Kembali pada Allah, Allah Ta'ala pasti akan ampunkan kita insyaAllah. Kalau kita buat dosa dengan manusia, minta maaf dengan dia insyaAllah ya. Dekat itu sajalah Ibu Ayahnya. InsyaAllah mudah-mudahan ada. Terima kasih Ustaz.